Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazata Adawiyah binti Rohat Alias Muhammad Aliman. Saya dari grup Kevin 49. Pembentangan kali ini saya ingin membentangkan tentang gejala keruntuhan moral atau akhlak. Macam yang anda lihat, manusia semakin hari semakin rakus mengejar arus pemodenan dan kemajuan duniawi. Dalam masa itu, kita hampir terlupa pembangunan rohaniah yang seharusnya seiring dengan kemajuan duniawi. Maka tidak hairanlah ramai umat Islam kini yang hanyut dengan arus pemodenan itu. Malah kebanyakan masalah sosial kini diterajui oleh sebilangan besar umat Islam. Gejala keruntuhan akhlak merupakan satu isu yang sangat meruncing sekarang. Pelbagai kejadian yang amat memusingkan berlaku di hadapan mata kita maupun yang didedahkan di dalam akhbar. Ia bukan sahaja berlaku dalam kalangan generasi muda dan remaja, malah turut ditepati dalam golongan dewasa. Keruntuhan akhlak semakin hari semakin membesar dan serius. Kita akan membincangkan isu sosial dengan menekankan punca-punca yang membawa kepada wujudnya masalah ini dan langkah-langkah yang sewajarnya kita diambil oleh pelbagai pihak bagi mengurangkan seterusnya mengatasi masalah ini. Adab pergaulan antara lelaki dan perempuan mengikut Islam mestilah bergaul apabila mempunyai tujuan seperti dalam urusan ilmu yang bermanfaat, amal saleh, perjuangan, kebajikan dan lain-lain yang memerlukan banyak tenaga lelaki dan perempuan. Selain itu, kita mestilah menjaga pertuturan percakapan kita semasa berinteraksi dengan sesiapa sahaja. Namun akhir-akhir ini masyarakat Islam turut bersama mengamalkan budaya barat yang memegang terpesong akidahnya. Selain daripada perzinaan antara lelaki dan perempuan, kita dihimpitkan pula dengan masalah homoseksual dan musahakah, dan dari segi spesifik lagi lesbian. Daripada Jabir radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku takuti menimpa umatku adalah perbuatan kaum Lut." Dan yang kedua adalah penggunaan barang terlarang. Selain daripada isu pergaulan, masyarakat Islam kini turut berdepan dengan masalah penggunaan barang terlarang seperti minum arak, penyalahgunaan dadah, berkhayal dan menghidu gam. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap yang memabukkan itu khamar, arak, dan semua yang memabukkan itu haram. Dan siapa yang minum khamar di dunia sehingga mati sebelum bertaubat, maka tidak akan minum arak di akhirat." Kesan yang terjadi apabila seseorang itu meminum arak adalah menimbulkan pergaduhan dan permusuhan antara satu sama lain. Yang kedua, mendorong melakukan zina. Dan yang ketiga, menyebabkan pintu-pintu langit ditutup dan semua amal perbuatan baiknya turut tidak diterima selama 40 hari. Dan yang akhir sekali, membahayakan diri kerana dikhuatir dicabut nyawanya dengan tidak membawa iman. Akhir sekali, masalah rasuah, dusta dan fitnah. Keruntuhan moral yang berlaku dalam kalangan umat Islam pada ketika ini sememangnya amat membimbangkan. Selain daripada gejala yang disebutkan di atas, kebanyakannya terlibat golongan remaja, dan jangan pula kita alpa bahawa terdapat juga keruntuhan akhlak dalam kalangan golongan profesional. Sebagai contoh, anda boleh lihat menularnya masalah rasuah di dalam isu politik. Kesan rasuah ini amat buruk sekali kerana ia dikategorikan dalam amalan dosa besar oleh Islam kerana terdapat unsur-unsur kezaliman serta mengambil hak orang lain tanpa kebenaran. Ada kalanya kita keliru antara rasuah dan hadiah. Sebenarnya terdapat perbezaan yang jelas antara rasuah dan hadiah. Pemberian sesuatu hadiah seperti wang, hamper atau barangan keperluan kepada seseorang yang mempunyai kuasa tertentu dan tujuan yang tertentu dinamakan rasuah. Manakala hadiah yang dihulurkan bertujuan untuk mendekati diri dengan seseorang yang lain kerana cinta dan kasih dengan tujuan membantu dan sebagai rakan yang dapat berkongsi suka dan duka bersama-sama tanpa ada niat dan sebaliknya. Ini dinamakan adalah hadiah. Mengapakah Islam melarang umatnya menerima dan memberi rasuah? Allah Subhanahu Wa Taala melaknat orang yang menerima dan memberi rasuah kerana Allah Subhanahu Wa Taala amat mementingkan rezeki yang halal. Rezeki yang diterima melalui pecah amanah, rasuah,
berdusta merupakan haram dan berdosa. Oleh itu, kita mestilah membina kepribadian diri agar tidak terlibat dengan rasuah dan memperolehi rezeki yang halal. Kesimpulan dari pembentangan saya ini adalah ibu bapa mestilah memberi sedikit masa untuk memberi mereka meluahkan perasaan yang mereka pendam. Selain itu, ibu bapa mestilah sentiasa memantau keadaan anak-anak dengan teliti. Yang kedua adalah dari segi pihak kuasa juga boleh memberi peranan yang penting. Contohnya sentiasa memantau kawasan yang gelap dan sunyi supaya tiada siapa yang boleh membuat kerja yang dilarang oleh agama Islam. Dan akhir sekali, pihak berkuasa juga boleh mengadakan kempen kesedaran dan jati diri supaya masyarakat tahu akan keburukan yang akan dilakukan terhadap diri sendiri. Itu sahaja daripada saya. Sekian terima kasih.